Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita dalam siri Cikgu Python. Baiklah, ini adalah episod lanjutan daripada siri yang sebelum ini kerana kami mendapat permintaan daripada penonton untuk topik ini iaitu pengatur caraan soket menggunakan protokol UDP. Jadi, apa itu UDP? UDP ataupun User Datagram Protocol ialah salah satu protokol komunikasi yang menghantar data dalam bentuk paket ataupun datagram. Jadi kalau dalam TCP/IP, selain daripada TCP, kita juga ada UDP. Berbeza dengan TCP, ia tidak menjamin data sampai ke server. Ia sesuai untuk komunikasi antara komputer dalam satu rangkaian yang kecil. Baiklah, mari kita lihat bagaimana UDP bekerja. Jadi kita ada server dan juga klien. Okey, UDP server, apa dia buat? Pertama sekali dia akan buka soket dan kemudian dia akan bind port. Dan sama juga seperti klien akan buka soket tetapi untuk di bahagian klien, kita boleh nak bind port ataupun tidak ya. Iaitu beza antara klien dengan server. Kalau kita tak bind port, nanti komputer akan cari port dan akan bind sendirilah. Jadi kemudian barulah komunikasi akan berlaku iaitu di bahagian klien dahulu, ia akan hantar data kepada server. Server terima dan kemudian server akan balas dan di bahagian klien ia akan menerima balasan daripada server dan akhirnya kedua-dua server dan juga klien menutup connection ataupun hubungan. Okey, itu sangat simple. Jadi mari kita menulis kod untuk lihat bagaimana ia bekerja. Baiklah, saya akan menggunakan Microsoft Visual Studio Code untuk menulis kod dan mari kita mulakan. Pertama sekali kita akan buka fail baharu. Saya gunakan server.py dan juga satu lagi ialah client.py. Okey, mari kita menulis kod. Okey, kita akan mulakan di server.py dahulu. Kita akan import soket dan kita akan declare soket tersebut menggunakan variabel s. Jadi socket.socket, dalamnya kita akan gunakan IPv4 dan juga protokol UDP. Untuk itu, kita akan gunakan socket.afenet dan koma socket.socdgram. Okey, ini adalah untuk UDP. Dan kemudian kita akan declare IP. IP address saya akan menggunakan localhost iaitu 127.0.0 dan 1. Jadi portnya pula, ini adalah port untuk server 1123. Jadi saya letak random saja. Dan buffer size. Buffer size saya akan terang kemudian di mana kita akan gunakan. Jadi buffer size-nya ialah 1024. Okey, di sini kita akan copy. Dan di bahagian klien kita akan paste. Jadi, apa bezanya? Bezanya di server kita akan bind dahulu. Okey, s.bind. Gunakan kurungan lagi dan letakkan IP serta port. Okey, di klien kita bind ke tak? Tak perlu kerana kita akan biarkan komputer yang bind sendiri port untuk klien. Jadi mari kita teruskan. Di bahagian klien pula, kita akan teruskan dengan menghantar mesej ya. Jadi mesej, contohnya saya di sini saya nak letakkan hello server. Okey. Jadi mesej ini kita akan tukarkan kepada byte. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Kita gunakan saja msg iaitu variable tadi .encode. Okey. Dan tutup kurungan. Dan kemudian kita akan hantar data. Jadi s.send to. Jadi kita nak send kepada siapa? Kita nak send kepada server. Jadi apa yang kita nak send ialah message byte. Okey, dan kemudian letakkan IP serta port. Okey. Jadi ini adalah untuk server. Jadi kita dah send. Jadi bagaimana pula untuk server terima data daripada klien? Jadi kita akan declare dua variable iaitu data dan juga address. Okey, address ni ialah data yang
dihantar daripada klien. Jadi kita gunakan s.receive from. Okey, di sini daripada siapa? Daripada buffer size tadi. Okey. Ini maksudnya kita akan receive daripada sesiapa saja, iaitu klien. Dan size yang kita akan terima ialah 1024. Okey. Jadi function ini dia akan menghantar dua nilai, iaitu data dan juga address klien tersebut. Jadi mari kita print apa yang klien sebutkan. F klien, apa yang dia sebut adalah data. Okey, mari kita print juga addressnya, iaitu address. Jadi kita lihat dulu apa itu address daripada klien, AADR. Jadi mari kita run. Untuk kita run, kita akan buka terminal. Dan saya akan split terminal. Okey, di sini kita akan panggil py server.py. Okey, ini dah berjalan. Jadi untuk klien pula, kita akan panggil juga py client.py. Jadi lihat sini, klien menghantar data hello server. Okey, jadi datanya ialah hello server. Jadi di bahagian server ia menerima hello server dan daripada siapa? Daripada address ini, iaitu yang ini adalah localhost sebab kita menggunakan komputer yang sama. Ini adalah port daripada klien. Jadi sebab itu kenapa kita tidak bind port klien, sebab komputer akan automatic bindkan untuk kita. Okey. Jadi itu adalah konsep yang pertama. Dan selepas server menerima data daripada klien, jadi kita akan gunakan address ini juga untuk hantar pula data kepada klien. Okay, kita akan gunakan reply. Sini. Hello client. Okay. Sama juga kita akan tukarkan kepada byte. Okay. Dan apa kita buat? Kita akan sama saja send juga. Okay, bezanya di sini kita akan send kepada address klien itu, iaitu di sini address, copy, gantikan di sini. Jadi setelah itu kita akan tutup connection, jadi s.close. Okey. Selesai untuk bahagian server. Di bahagian klien juga, bagaimana ia nak pamerkan ataupun nak paparkan message reply daripada server. Jadi sama juga, kita akan gunakan kod ini. Ia menerima apa-apa saja data dalam bentuk 1024 byte. Dan kita akan print apa yang server katakan. Print F server. Jadi server kata data. Dan akhirnya kita akan close connection. Jadi mari kita cuba lagi sekali. Di sini saya akan mulakan dengan server.py. Dan di sini juga client.py. Oh, okey. Di sini silap kerana okey, reply.byte. Okey, mari kita mulakan semula. Di sini kita akan mulakan dulu dengan server.py. Okey, dan kita akan panggil client pula, client.py. Okey, anda lihat di sini. Cepat bukan? Okey, apa yang ia buat adalah dia bila kita run client, dia akan hantar data kepada server. Server menerima hello server dan selepas itu ia reply hello client, dan reply hello client akan sampai selepas dia menerima data tersebut, dan klien akan print data tersebut di sini hello client. Okey? Mudah bukan? Setakat itu saja daripada kami. Jumpa lagi anda di episod yang akan datang dalam siri yang terbaru. Sekian, terima kasih.